being in the limelight, being a celebrity, selalunya kita akan, come across comments yang ada yang haters, ada yang glorify you as an idol. Yeah. Saya rasa actually I feel macam takut. Saya rasa takut sangat because I am nobody to be idolized. Kalau kita nak idolize somebody, we should idolize Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we should idolize, people who are, mashallah, during his time, the companions, the mothers of Islam. Because I feel, when we idolize people too much, perhaps maybe there's a lot of expectation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh ilmu. Yang penting manfaat. Baik, bersama saya Rosyamno dalam Sembang Viral. Bersama juga yang berbahagia Ustaz Herianto Rizal Lokman yang akan bercerita tentang mengagungkan manusia. Wow, Ana setuju. Ana setuju ya. Bagaimana Ustaz pandang Ustaz orang yang terlalu mengagungkan manusia? Tabiat orang, dia suka atau cenderung pada orang. Itu tabiat. Itu semula jadi fitrah. Saya minat kat abang. So, tentulah saya akan ambil sisi-sisi yang bagus. Jarang bila kita minat, kita ambil sisi yang tak bagus. Saya minat dekat Ronaldo. Mungkin ada orang tak suka Manchester United. So, itu biasa. Pada saya, soal orang melihat sisi-sisi yang baik pada manusia ni, itu benda yang memang fitrah. Okey? Cuma, bila sebut mengagungkan ni, dia seolah-olah kita menutup sisi-sisi yang tidak baik. Ada doa pun. Alhamdulillahillazi afani bima ibtalaka bi wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku daripada orang yang kau uji dengan kau buka aib dia. Ya? Dan juga Allah beri kelebihan padaku atas orang yang kau ciptakan dengan kelebihan. So, maknanya satu sudut kita memang disuruh jangan buka keaiban orang. Tetapi yang jadi masalah kita ialah bila mana kita nak tutup keaiban tadi sampai kita tutup terus kebenaran. So, itu problem. Maknanya orang sanggup tutup segala keburukan-keburukan tadi dengan maksud benda yang salah pun dipandangnya sebagai benda yang betul. Sebab dia dah macam memuja. Maknanya benda yang buruk kalau dia orang yang dipuja tu bagi dia benda tu betul. Itu kita sebut. Yang ini masalah pada kita. Bila mana kita cenderung kepada orang sampai kita tak boleh nak tengok mana yang betul, mana yang salah. Sampai kita meletakkan semua betul saja. Lebih tepat kita sucikan orang lah. Ini yang problem. Sebab itu Nabi SAW dalam sebuah hadis ada kata Rasulullah SAW, la tatruni kama atataratan Nasara Ibnu Maryam, kata Nabi SAW. Jangan kalian terlalu mengagungkan aku. Lebih kurang itulah maksud dia. Ya, makna memuji aku sampai gulu. Gulu ni makna melampau. Itu Rasul SAW. Rasulullah pun tak bagi buat macam tu. Tak bagi orang macam tu. Maknanya Rasul dah tentu perfect. Maksum. Allah jaga. Semua yang Nabi SAW sebut wahyu. Allah pandu. Sebab ni benda bagus semua. Tetapi kenapa Nabi SAW pesankan? Nabi dah tak ada dah. Tapi kenapa Nabi pesan? Pertama, kerana orang Rasulullah SAW tak nak orang jadi sebagaimana orang memuja-muja Nabi Isa AS sampai tahap menyembah Nabi Isa. Itu disebut dalam hadis Nabi SAW. Dan dalam konteks kita pula, supaya kita jangan melihat orang, kalau manusia lagi lah saya, abang nampak macam ni, ada jambang, ada mungkin ada sisi yang telok. Sebab itu, okey kita cenderung pada orang, kita suka pada orang, okey, tapi jangan kita nafikan bahawa ada ruang-ruang kelemahan dia. Maknanya, kita boleh mengagungkan orang tu tapi jangan taksub. Yes. Mengagungkan ni sebenarnya istilah. Okay. Istilah. Kita nak gunakan istilah mengagungkan. Agung tu kan istilah. Makna menunjukkan besar. Mana kita meletakkan pada satu kedudukan. Tetapi yang jadi masalah bila kita mengagungkan sampai tahap kita jadi taksub. Itu dia sebenarnya. Itu yang jadi problem. Jadi bila kita mengagungkan sampai kita letak jadi taksub. Taksub ni dia beri maksud orang dah tak mengira lagi soal betul atau salah. Tetapi betul menurut dia. Salah menurut dia juga. Jadi bukanlah betul tu kerana benda tu betul. Atau salah kerana benda tu salah. Tak. Ini problem. Ada juga guru-guru agama sampaikan pengikut-pengikut yang menjadi taksub dengan dia kan. Dan akhirnya rupanya bila dikaji oleh Jabatan Agama Islam apa semua, rupanya ajaran sesat.
Saya dulu pun saya tak setuju bang. Ni mungkin Jabatan Agama pun tengok saya banyak juga tauliah ni. Tapi dulu pun saya macam tak setuju. Kenapa aku dah belajar agama nak kena pergi tauliah pula? Tapi bang, bila kita duduk dalam masyarakat, ni dulu bang, cerita dulu, jangan ambil kira. Bukan abang kat dia orang tu, takut ada orang Jabatan Agama tengok. Tapi dulu saya pun tak setuju. Saya kata kenapa nak tauliah? Saya mengaji, belajar. Saya belajar bukan belajar menyeleweng, tapi rupa-rupanya bang, inilah berlaku. Bila saya lebih saya ustaz, kan? Orang kenal, orang mengikut saya. Dan kadang-kadang bukan kehendak kita. Kita jadi dia macam khayal, tak tentu hala, kita rasa dia panggil ya taraka, jadi melayang. Itu yang mula saya sebenarnya telah bermimpi. Habis lingkup. Ini yang berlaku. Kan baru ni kena tangkap. Saya kata inilah masalah kecanduan dia. Bila mana orang ingat bang, benda taksub ni dia bukan hanya merosakkan orang yang suka. Yang disukai pun akan rosak. Macam saya Ustaz kan, macam saya punya pengikut dalam laman sosial saya hanya accept yang dalam negara je. Yang luar-luar negara ni Ustaz banyak, Selena Gomez, Justin Bieber, semua dia nak follow saya. Saya reject. Takut dia orang taksub dengan saya. Padahal dia request kat saya. Alamak. Abang reject. Maknanya yang saya reject Ustaz ambil lah. Saya tak ambil pun. Kan, saya bagi tazkirah je pada dia. Okey, ini gurau-guraunya Ustaz. Inilah yang katakan taksub. Kita boleh meminati, boleh mengagung-agungkan seseorang tu, jangan sampai kita taksub kepada dia dan apa saja keburukan, kesalahan dia menjadikan nampak baik. Wah. Saya nak cuba nak double highlight bang. Garis dua garis saya bagi. Abang sebut agung tadi, kalau ada orang dengar salah faham. Kata benda ni agung orang. Istilah mengagungkan ni kita kata istilah meletakkan orang pada satu kedudukan dengan maksud menghormati. Tetapi macam Mas cakap tadi lah, jangan sampai tahap blur. Dia panggil bukan blur, dia panggil blind. Blind. Buta. Blur tak nampak langsung kan. Ni blind terus. Jadi untuk mengelakkan perkara ni berlaku lah Ustaz, mungkin kalau ada apa perkara yang kita boleh buat, doa-doa yang kita boleh baca. Saya sebut ginilah bang, pertama kita sendirilah. Ni bukan kita cerita ni bukan artis saja, bukan ustaz saja. Bahkan kadang-kadang bang, dalam kampung tau. Dalam kampung takkan tak pernah biasa. Saya orang kampung. Orang dalam kampung kadang-kadang abang sini Kerinci kan? Kerinci. Dalam kampung kadang-kadang orang punya hormat satu orang tu sampai apa dia cakap itulah semua betul. Itu pun problem. So, saya nak pesankan, kita hati-hati. Jangan sampai, ni saya pesan diri saya juga bang. Supaya jangankan lagi zaman ni bang. Zaman kita boleh tengok berapa K followers. Kan? Boleh tengok sikit. 8 like. Tapi kira banyak tau. Ada saya pernah 1 like je. 1 like je. Itu pun rupanya saya yang ter-like. Kita ada akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Tepuk dada, tanya selera. Kalau tak tahu, tanya dengan orang yang lebih mengetahui. Dan kalau boleh, kita mengkaji seseorang itu sebelum kita puja dan terusnya kita mengagung-agung dan memuja dia. Kita kaji dulu latar belakang dia. Bukan apa, untuk mengelak diri kita terjerumus ke satu tempat yang tidak baik. Baik, sampai di sini saja. Jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan buat wakaf dosa. Bersama saya, Rosyamno, esok. Assalamualaikum. Tapi wakaf masjid bagus. Wakaf masjid. Saya nak wakaf. Saya ada masjid nak wakaf. Saya pun ada masjid. Ya. Saya nak wakaf.